Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat saya yang hampir 2 minggu kita tak bertemu? Kita doakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan baik-baik, diberikan kesihatan yang baik. Kalau ada yang sedang sakit, moga-moga Allah berikan apa ni, kesembuhan. Kalau ada yang sedang diuji dengan musibah, Allah berikan kesabaran. Dan kalau ada yang sedang kebuntuan, moga-moga Allah tunjukkan jalan keluar biiznillah, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita kembali bertemu dan bertamu dalam halaqah ilmu. Hari ini sudah pun 8 hari bulan 10. Kita sudah memasuki fasa-fasa terakhir tahun 2023. Mudah-mudahan hari yang terus berlalu ini, tuan-tuan dan juga puan-puan, Allah tambahkan dalam hati kita rasa nak buat amal. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memperbanyakkan amal sehingga akhir hayat kita itu, sisa-sisanya itu dapat diisi dengan kebaikan, sisa-sisanya itu dapat diisi dengan amal saleh sehingga akhir nanti biiznillah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca pada hari Jumaat, di ayat yang terakhir sekali ini, visi kita orang yang beriman. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa nak jumpa Allah, tuan-tuan puan, Allah kata buat amal salih. Allah tak suruh semayang saja, Allah tak suruh puasa saja, tapi Allah kata buat amal salih. Begitu Allah menggunakan terma yang general, disebutkan amal soleh, tujuannya pun nak bagi tahu dengan kita segala amal yang kita lakukan kerana Allah, segala amal yang dibuat itu kerana Allah, maka itulah moga-moga amal soleh yang dapat mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah malam ini kesudian tuan-tuan dan juga puan-puan melapangkan masa, meringankan badan, menghadiri majlis ilmu. Kita langsung di Facebook Dr. Hassan Muhammad Ali malam ni insya-Allah dalam fiqh hawa, untuk kita tengok lagi apa lagi bahagian-bahagian dalam solat yang boleh kita tambah baik, yang boleh kita sama-sama ulang kaji untuk kita ambil sebagai manfaat secara bersama biiznillah, insya-Allah. Jadi kita tengok dulu siapa yang dah ada bersama dengan kita ni. Ada, Masya Allah, Tuan Azumi. Nombor 1, Alhamdulillah. Orang muda-muda hari ni kata nombor 1. Terima kasih banyak-banyak Tuan Azumi Hashimu. Ada kekanda saya, Puan Anisah Syahari. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Ustaz Wan Muhammad Afif. Ini terbaik. Selalu kongsikan kita punya live. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiqh. Mudah-mudahan baik sentiasa semuanya insya-Allah. Ada siapa lagi? Ada Puan Hamidah Muhammad Saad. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga kabul doanya, kita sentiasa dipelihara. Ada juga ni kakanda yang paling saya kasihi ni, Kak Aningah. Apa khabar agaknya Kak Aningah ni kan, rindu nak bertemu dan bersua muka. Insya-Allah panjang umur nanti kita jumpa Kak Ani ya. Ada Puan Siti Maryam, Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Asma Zuraida, mudah-mudahan semua yang berada bersama dengan kita malam ni, kita boleh ajak sahabat-sahabat kita yang lain untuk kita belik. Malam ni kita nak bincang bab, insya-Allah ni dalam bab semayang ni kadang-kadang kita tak perasan, ada kurang, ada salah, ada silap di situ dan di sini. Maka malam ni insya-Allah jom kita nak tengok perbahasan ulama tentang hukum melintas orang yang sedang solat. Baik kawan-kawan, yang ada sahabat-sahabat, anak-anak, kita ajak mereka sama-sama untuk sertai majlis ilmu kita malam ni. Kita nak tengok sekejap tentang bagaimana ulama bahaskan tentang hukum melintas orang yang sedang solat. Kita tak habis lagi masalah solat, banyak lagi yang kita nak cari dan nak gali. Malam ni, ayuh kita tengok sama-sama tentang bab apa hukumnya orang melintas di hadapan orang yang sedang solat. Perasan tak? Kadang-kadang kan, kita tengok macam-macam kerenah orang hari ni.
Ada yang melintas depan orang semayang, ada yang melangkah orang yang sedang semayang. Maka mari kita tengok bagaimana Islam beri panduan kepada kita melalui ilmu fiqh. Bagaimana Islam sebut pada kita puan-puan. Bagaimana Islam sebut kepada kita tuan-tuan. Mari kita tengok satu-satu. Baik. Ulama sebut, apabila kita memperhatikan gelagat masyarakat Islam dalam negara kita ketika dalam masjid, maka kita akan sering melihat perbuatan lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Dan bukan sekadar itu, tanpa rasa bersalah. Tak ada pula rasa bersalah. Bahkan ada sebahagiannya yang boleh bangga pula boleh lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Seolah-olah dia sudah dinormalisasi. Itu bahasa orang hari ni. Itu bahasa orang kampung kita dah jadi kebiasaan. Dan kita bila kita tengok tu pun kita tak menganggap ia sebagai satu kesalahan. Maka sebab itu kita kena tanya dalam diri kita. Kan setiap kali kita lintah orang lintah dalam ketika kita semayang. Tuan-tuan puan, adakah dibolehkan? Kan? Kita kena tengok orang yang duduk berdiri tu adakah dia sedang berdiri dengan sengaja, tak ada tujuan. Dan disebutkan, tidakkah kita tahu bahawa seseorang yang sedang bersembahyang itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Maknanya apa? Maknanya kena ambil berat. Tengok dalam satu hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik sebut apa? Seseorang yang sedang sembahyang itu sebenarnya sedang bermunajat kepada Tuhannya. Oleh itu, jika dia hendak meludah, maka janganlah meludah di hadapan atau di sebelah kanannya. Tetapi ludahlah di bahagian kirinya, di sebelah kaki kirinya. Ni, nak cerita apa tuan-tuan puan? Nak cerita kalau nak meludah pun tak boleh ludah di bahagian depan tempat kita nak sujud. Maka disebutkan adakah boleh kita lalu dengan selamba di hadapan orang yang sedang sembahyang yang ketika itu dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Disebut dalam satu kisah yang lain. Abu Salih As-Samman. Dia kata dia pernah tengok Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id semayang Jumaat, semayang sunat pada hari Jumaat di masjid. Kemudian di hadapan dia letak sesuatu sebagai tanda ruang untuk dia semayang. Bila dia letakkan tanda itu, tujuannya supaya orang tak lalu di hadapan dia antara dia dengan barang tersebut. Kemudian ada seorang pemuda daripada keluarga Abu Mu'aid. Dia nak lalu di hadapan Abu Sa'id. Bila nak lalu tu tuan-tuan dan puan, apa yang Abu Sa'id buat? Abu Sa'id depa. Depa ni maknanya bukan ke kanan atau ke kiri. Dia depa ke depan. Maknanya dia angkat tangan ke depan lah. Dia mendepa tangannya melarang pemuda itu daripada lalu. Maka pemuda tadi tengok pelik. Ni kan, kena mengaji lah. Kadang ada orang kita, orang huluk tangan, depa tangan, dia duk ingat nak bersalam, dia pun salam sama naik. Itu tak kena, itu tak mengaji namanya. Tapi disebutkan dalam kisah ini, bila Abu Sa'id depa tangan dia, pemuda tu tengok wajah Abu Sa'id, barangkali dia rasa pelik, kenapa Abu Sa'id depakan tangan dia? Kan? Kenapa larang dia daripada lalu? Maka pemuda tadi, dia tak tahu. Jadi dia cuba sekali lagi nak lalu di hadapan Abu Sa'id. Dan pada kali kedua ini disebutkan Abu Sa'id melarang dengan cara yang lebih keras. Maknanya mungkin disebutkan tangan yang dia depakan itu terkena pada dada pemuda tadi dengan agak kuat berbanding kali pertama. Betul tak? Kan? Kemudian disebut lagi pemuda itu berjumpa dengan Marwan. Dia mengadu kepada Marwan apa yang telah dilakukan oleh Abu Sa'id tadi. Jadi bila tak lama selepas tu Abu Sa'id pun datang, kemudian Marwan tanya kepada dia, apakah yang engkau telah lakukan terhadap pemuda ini wahai Abu Sa'id?
Jadi Abu Sa'id pun ceritalah kisah yang sebenar. Apa kata Abu Sa'id? Dia kata sebenarnya saya pernah mendengar Nabi Muhammad berkata, hak ni dengar elok-elok tuan-tuan puan. Siapa ada buku nota kan? Ada jemaah saya, tuan-tuan puan, dia ada satu buku nota khas Fiqh Hawa. Subhanallah, luar biasa. Siapa ada buku nota khas ni, nanti boleh PM kita, kita nak bagi satu hadiah kepada dia istimewa. Siapa pernah ikut kuliah-kuliah kita ni kan? Tunjuk macam mana buku nota tuan-tuan puan. Yang terpilih nanti kita akan hantar hadiah insyaAllah. Ini saya nak bagi ni. Betul? Okey, baik. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata jika salah seorang daripada saudara sedang sembahyang dan di hadapannya ada sekatan, yakni tanda ataupun kita sebut ada sutrah, agar orang lain tidak lalu di hadapannya. Kemudian ada orang yang ingin lalu di hadapannya, maknanya lalu tengah-tengah lah. Dia letak ada sesuatu kat depan, nak halau orang daripada lalu. Tapi kalau ada orang lalu di tengah-tengah, maka Nabi sebut hendaklah dia melarang orang yang ingin lalu itu. Ini hadis sahih. Oleh sebab itu disebutkan Nabi Muhammad SAW, Nabi sebutkan bahawa lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang adalah satu dosa besar. Ya Allah, tuan-tuan kita duk ingat selama ni macam tak ada apa kan? Rupanya Nabi sebut dosa besar. Kat mana dalil dia Ustazah? Abu An-Nadr, pembantu peribadi. Orang kita akan dipanggil PA, personal assistant kepada Umar bin Ubaidillah. Dia kata Bishr bin Sa'id pernah cerita daripada Abu Juhaim ataupun nama sebenar dia Abdullah bin Al-Harith bin As-Samma Al-Ansari. Dia kata Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata jika orang yang lalu di hadapan orang yang sedang solat mengetahui apa yang akan dikenakan ke atasnya dari dosa yang besar, maka lebih baik untuk dia berdiri menunggu sehingga orang itu selesai salat selama 40 yakni hari ataupun bulan ataupun tahun daripada dia lalu di hadapan orang yang sedang bersolat itu. Maka kata Abu An-Nadir, dia tak pasti yang disebutkan itu adakah 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Maknanya pun tuan-puan, besarnya dosa lalu di hadapan orang yang sedang solat. Sebab itu kita hari ni kerana kita merasakan ia satu perkara yang biasa. Biasalah lalu depan orang semayang. Jangan. Nabi larang. Nabi kata dosa yang besar. Ya. Sebab itu hari ni kita nak buat sesuatu kena tengok elok-elok. Kan? Susah macam mana nak semayang. Saya batal wuduk semayang jemaah kemudian saya nak keluar daripada saf. Tu saya kita sebut. Kita habiskan dulu yang ni. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari, syarah sahih Muslim, syarah sahih Al-Bukhari. Itu malam-malam ni bila tak dapat kopi dia syasyul lah tuan-puan. Dan Imam Ash-Shawqani dalam buku dia Nailul Awthar disebutkan. Dia kata apa? Bilangan 40 itu tidak dah difokus kepada bilangannya. Tapi bertujuan nak menggambarkan betapa besarnya dosa lalu di hadapan orang yang sedang salat berbanding dengan berdiri walau terlalu lama sehingga orang tu selesai daripada semayang dia. Maknanya apa? Daripada kita lalu di hadapan orang yang semayang, lebih baik kita berdiri lama, tunggu sampai dia selesai semayang, baru kita lalu di depan. Itu nak tengok bagaimana Nabi menitik beratkan dalam bab semayang. Bukan semayang kita, semayang orang pun Nabi suruh perhati tuan-tuan perempuan. Sebab itu semayang ni kena tengok kiri kanan. Semayang ni jangan kita seorang. Jangan pentingkan diri sendiri. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Bila dia komen tentang hadis ini, dia kata hadis ini menjelaskan betapa besarnya dosa lalu di hadapan orang yang sedang bersolat, di mana balasannya di akhirat kelak akan dihumban ke dalam api neraka. Solat yang sedang didirikan itu sama ada solat wajib
ataupun solat sunat. Tu. Orang tu alas semayang sunat je Ustazah. Sama tuan-tuan puan. Sunat ke wajib ke sama. Maknanya sama berat dosa dia kalau kita lalu depan orang yang semayang. Ya Allah, tuan-tuan puan. Selama ni apa kita buat, kita lalu lalang. Tu. Kan? Suka hati kita je. Padahal Nabi larang. Jadi malam ni kita dah tahu. Lepas ni jangan buat lagi. Ya. Ulama berbeza pendapat dalam nak menentukan jarak yang dilarang. Berapa jauh daripada tempat kita semayang tu. Pendapat yang pertama mengatakan lalu di tempat sujud. Itu maknanya kalau orang lalu kita tu, betul-betul laluan dia tu tempat kita sujud, maka kita kena halang dia. Tak boleh lalu depan kita. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dia kata sejauh lebih kurang 3 hasta. 3 hasta ni maknanya kita kata apa? Lebih kurang lah. 100 meter lebih kot kat depan kita tu. Lebih tak apa. Dan yang ketiga, ada juga ulama kata lalu di hadapan sejauh kurang dari jarak balingan batu. Jarak baling batu. Jarak baling batu ni, diorang baling batu jauh, diorang baling batu dekat. Jadi dah khilaf pandangan, tiga-tiga ni ulama kata pandangan yang disebutkan tentang jarak kat mana kita boleh lalu di hadapan orang yang sedang sujud. Cuma kita sebut jarak-jarak ni sebagai panduan. Kalau boleh jangan lalu terus di depan orang semayang. Dan lagi satu orang yang semayang ni, kita lah. Tuan-tuan kan. Masuk masjid, jangan duduk semayang tempat terbuka yang orang mudah untuk lalu lalang. Kalau boleh ambil di posisi tepi ke contoh. Masuk masjid kita nak tahiyatul masjid, jangan semayang depan pintu. Jangan semayang kadang-kadang kan kat luar depan lagi. Tapi dia nak juga semayang kat belakang tu pula depan pintu. Jadi orang lalu lalang, masuk keluar. Tak mau macam tu. Pergi carilah tiang-tiang ke. Ya orang tak gaduh nak lalu. Tak ada orang nak lalunya kerabat tiang-tiang pak saya nak lalu depan kita. Tak ada. Sebab tu kita sebut. Nak semayang kan. Masuk semayang sunat ni. Carilah tempat-tempat yang orang tak lalu depan kita. Menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang yang daripada lalu depan kita. Itu semayang ni kena fikir. Semayang ni kena ada kewaspadaan. Semayang ni kena perhati kiri kanan. Bukan semayang tu hanya kita semata-mata, tidak. Ya? Sebab kadang-kadang kita sebut, ya tuan-puan, kita ni tak perhati benda-benda macam ni. Akhirnya beri implikasi pada diri kita, semayang kita. Dan juga pada orang-orang yang lalu di hadapan kita. Oleh itu jelas kepada kita bahawa lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang adalah satu dosa. Itu rumusannya. Sebelum kita lalu, pastikan adakah di hadapan orang yang sedang solat itu dia letak sesuatu sebagai penghadang. Sutrah dia panggil. Sama ada tongkat dia ke, beg dia ke, tasbih, sejadah ataupun seumpama dengan dia. Ustazah, dia letak telefon. Telefon pun boleh, cuma telefon ni kena hati-hati. Letak telefon bangkit pada sujud hilang khusyuk sekali. Tu kena ingat. Yang letak telefon kat depan. Sujud, orang ambil macam tu je. Akhirnya semayang tak khusyuk. Teringat telefon kena diambil orang. Sebab itu, letaklah perkara yang kita sebut benda-benda yang tidak menyebabkan kita semayang duk teringat. Gagau-gagau pula tangan. Ada lagi tak phone aku? Jangan lagu tu. Kan? Itu nanti menghilangkan khusyuk. Nah, hati-hati ulama pesan. Jika ada, kita boleh lalu di luar kawasan solat orang iaitu di hadapan penghadang. Kalau ada penghadang tak ada masalah. Ya, lalu pun tak apa. Tapi kalau tak ada penghadang, tukar arah. Cari laluan lain. Kita pun jangan nak malas sangat. Nak masuk kot tu tengok ada pakcik ni semayang. Pakcik ni pun kita pun marah. Pakcik ni pun macam tak ada tempat lain nak semayang. Marah kat pakcik tu kan. Tak apalah. Kadang-kadang pakcik-pakcik ni dia tua-tua. Jadi mungkin kita boleh lapang dada je lah. Orang tua-tua kan. Jadi kita cari laluan lain. Kan tak ada pintu. Masjid biasa dia ada banyak pintu. Tak boleh masuk ke pintu 1, cari pintu 2. Tak boleh pintu 2, cari pintu 3. Banyak pintu sebenarnya.
Cuma kadang malah kerajin saja. Ya. Baik, kemudian disebutkan perlu dijelaskan bahawa perbezaan warna pada permainan sebagaimana yang ada di dalam masjid di negara kita ini itu tidak dianggap sebagai penghadang. Tengok kan? Tempat sujud kita tu kalau hijau, sejadahnya warna kuning misalnya. Maka itu tidak dipanggil sebagai penghadang. Itu hanya untuk tujuan jemaah meluruskan saf sahaja. Nak menyempurnakan saf sembahyang jamaah. Kemudian disebut lagi, kalau kita nak semayang, khususnya semayang sunat, carilah tempat yang sesuai. Sebab biasanya, bila kita nak semayang fardu, kita akan semayang dalam saf. Jadi jarang orang, disebutkan berlaku orang lalu dalam di antara saf, kecuali batal semayang. Dan Nabi SAW arahkan kita, bila nak semayang, semayanglah di mana di hadapan kita ada dinding ke, tiang ke, letak penghalang. Cermin mata pun boleh kata kitab fiqh. Tongkat boleh, kunci kereta boleh, sejadah boleh, serban boleh, biji tasbih boleh, beg boleh seumpama dengan dia. Ada satu jemaah saya pernah tanya, Ustazah, saya tak bawa apa pun dalam poket saya ni. Kan, dalam kocek saya ni. Ada duit shilling je Ustazah. Ni ada juga jemaah kadang lebih kreatif kan. Dia sebut sesuatu maknanya semua boleh. Termasuklah shilling. Cuma takut-takut letak shilling, orang tak perasan. Jadi letaklah sesuatu yang orang nampak. Kena pula masjid tu, dia punya kapet dia tenggelam. Jadi letak duit tu orang tak perasan pun ada sesuatu di hadapan. Sebab itu kita sebut letaklah yang orang boleh perasan. Kurang-kurang ambil lah sejadah ke, letak di depan sebagai penghadang. Baik. Kemudian disebutkan Abu Hurairah melaporkan. Dia kata Nabi SAW pernah bersabda, jika salah seorang daripada kalangan kamu solat, maka solatlah di hadapan sesuatu, yakni kata ulama seperti dinding atau tiang. Jika tiada, maka letaklah tongkat di hadapannya. Jika tiada, maka lukislah garisan di hadapannya. Kemudian tiada masalah jika orang lalu di hadapan tanda itu. Maka hadis ini disebut oleh Ibnu Hibban hadis sahih. Sebab itu ulama sebut garisan ni maknanya apa kalau sembahyang tempat terbuka. Janganlah kita sembahyang masjid, kita ambil pen marker kan, kita pun lukis garis depan kita nak sembahyang. Tak kena. Yang ni bila sembahyang di tempat terbuka, orang tak tahu kita tengah sembahyang ke apa, contohnya kat padang apa semua tu kan. Jadi diletakkan garisan. Okey, baik. Antara tempat solat Nabi SAW dengan dinding disebutkan jauhnya seperti laluan kambing. Itu ada juga. Ya. Dan Imam Ibnu Salah dia kata jarak laluan kambing itu lebih kurang dalam 3 hasta. Jadi bila kita nak semayang, ya, semayang sunat dalam masjid, maka pilihlah kawasan yang dekat dengan dinding ataupun dekat dengan tiang. Jangan semayang dan di hadapan kita tu pintu tempat orang lalu lalang. Ya, kita biasa tengok kalau di masjid-masjid orang semayang dia lalu depan pintu. Jadi yang ni kita tak nak. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia perincikan siapa yang berdosa jika lalu di hadapan orang yang sedang bersemayang. Ulama kata ada 4 keadaan. Yang pertama katanya orang yang nak lalu itu ada laluan alternatif yang lain, tapi dia masih nak lalu di hadapan orang yang semayang dan orang itu tidak menyekat laluan. Maka hanya orang yang lalu itu sahaja yang berdosa. Ni. Sebab itu kita tengok. Ya. Benda macam ni nampak macam simple tapi ada implikasi dia. Sebab tu kena perhatilah. Ya. Kemudian disebutkan lagi. Okey, tadi tu kalau orang yang nak semayang, kemudian ada alternatif yang lain. Kemudian yang kedua, jika orang yang sedang solat itu bersolat di hadapan laluan yang tidak alternatif lain, tak ada jalan lain dah. Sedangkan masih ada ruang lain, ada lagi tempat nak semayang.
dan ada orang yang lalu di hadapannya sedangkan orang itu tidak ada laluan yang lain, maka yang berdosa adalah orang yang sembahyang. Tadi kalau tak ada alternatif, kan? Tak ada alternatif, apa nama ni, kita sembahyang juga. Maka kalau orang yang nak lalu tu ada laluan lain, dia berdosa kalau lalu. Hak ni kalau kita sembahyang, ni kita sembahyang kan. Apa nama, ni kalau kita sembahyang ni lah. Kita sembahyang, tak ada dah. Tempat lain kita nak sembahyang apa semua, hanya satu tu je. Tapi ada orang yang sengaja lalu di hadapan kita, maka orang sengaja lalu tu berdosa. Tapi kalau ada ruang lain, kita sembahyang juga kat situ, sehingga menyebabkan orang nak lalu tu tak ada laluan lain, maka kita yang berdosa. Tengok. Jika orang yang bersolat itu menyekat laluan utama dan ada orang lalu di hadapannya sedangkan masih ada alternatif lain yang boleh dilalui, maka kedua-duanya berdosa. La ilaha illallah. Ada pula kategori hak lain, tuan-tuan puan. Hak semayang berdosa, hak lalu pun berdosa. Bila hak semayang tu dia sengaja pergi sekat laluan utama dan orang yang lalu tu pun kan, walaupun apa ni itu adalah laluan utama, tapi dia lalu juga. Pasal apa? Dia malas nak pergi ikut laluan lain. Itu fiqh sebut kedua-duanya berdosa. Dan yang keempat, orang yang sedang solat itu disebutkan, bukan dia, ni hak ketiga. Orang yang sedang solat itu berdosa kerana menyekat laluan utama dan orang yang lalu itu berdosa kerana tidak menggunakan alternatif yang lain. Dan yang keempat, jika orang yang sedang solat itu terpaksa solat di hadapan laluan utama sebab dah tak ada ruang, dan orang yang lalu di hadapan dia kerana tak ada dah jalan lain, satu tu je pintu masuk dia, mungkin payah dah nak jumpa ni tapi kok ada, maka fiqh kata dua-dua tak berdosa. Sebab itu kita tengok, ya. Sebab ulama kata alangkah ruginya orang yang bersembahyang sunat tapi dia terpaksa tanggung dosa orang lain. Mayang sunat bagus je, tapi terpaksa pula tanggung dosa. Allahu Akbar. Jadi ada orang kata, kalau macam tu baik tak payah sembahyang sunat Ustazah. Ni lagi pemikiran yang tak tepat. Jangan kita tengok macam tu, kita pun kata tak payah buat lah. Jangan buat. Tapi mengajilah, belajar. Kan? Jangan duk buat sambil melayang sunat tapi dapat juga apa ni dosa lain. Tak mahu, na'udzubillah. Walau bagaimanapun, hukum haram lalu di hadapan orang bersembahyang ni ada pengecualian dia. Kat mana? Di Masjidil Haram. Kalaulah kita sembahyang depan Kaabah, kemudian orang yang lalu depan kita tu nak tawaf, maka hukum orang yang duk tawaf tadi tidak berdosa. Pasal seorang sahabat namanya Al-Muttalib bin Abi Wada' Al-Sahmi, dia kata, saya pernah tengok Nabi semayang di hadapan Kaabah dan orang ramai lalu di hadapan Nabi. Sedangkan antara Nabi dengan Kaabah itu tidak ada penghadang. Maka ini dalil mengatakan boleh lalu depan orang yang sedang semayang di dalam Masjidil Haram sahaja. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi sebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, Al-Mughni Muhtaj. Punca perbezaan hukum ini, jika dihalang orang lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang di tanah haram Mekah, sedangkan orang ramai sibuk mengerjakan ibadah seperti tawaf, sa'i, melontar jamrah dan sebagainya, maka ia akan menambahkan kesesakan. Bila bertemu di antara dua darurat, maka diambil yang ringan. Maka kerana itu Islam membenarkan pada situasi-situasi tersebut, tuan-tuan puan, untuk kita perhati, oh begitu rupa keadaannya. Boleh dekat tu? Itu beberapa perkara yang kita nak kena pertimbangkan. Ya, biar tahu jangan keliru. Saya pernah dengar tagline tu mana tu, pengaruh TV nama dia. Pengaruh TV. Jadi biar kita tahu. Sebenarnya ringkasannya bagi yang baru saja sertai kita bincang bab lintas di hadapan orang semayang dalam Islam, dalam kitab fiqh sebut hukum dia berdosa. Ni.
Berdosa sampai tahap kita boleh berdosa, orang lalu pun boleh juga disebut sebagai berdosa. Jadi sebab tu jangan kita duk ingat sembahyang ni kita seorang je. Kan pedulilah dia lalu pi lah. Kan peduli apa saya, yang penting saya khusyuk. Islam bukan begitu tuan-puan. Ya, Islam berarti bayang ni sampai tahap tuan-puan, kalau kita semayang ni ibu-ibu saya sebut ya, kadang kita semayang telekung kita besar. Bila telekung kita besar ni tuan-puan, kadang-kadang dia rebang, dia menggerbang. Bosah kan. Bila orang mangkit tu, akhirnya dia apa ni? Kita terduduk atas kain telekung orang. Fiqah kata kalau kita terduduk atas kain telekung orang, angkat punggung, tarik kain tadi supaya apa? Orang tu boleh semayang dengan tenang. Orang sebelah kita ni bangkit, kita duduk atas telekung dia, dia bangun daripada sujud. Kerana tersangkut kain dia dekat bawah punggung kita, teliang. Orang Kedah kata teliang. Teliang kepala ni, tersengit-sengit macam tu. Kita ni bukan tak sedap tapi aku tengah khusyuk. Akhirnya orang tersebut semayang lah kat dah susah payah nak tarik. Leher dia tak boleh nak dibetulkan kerana lekung dia terikat bawah punggung kita. Sebab itu fiqah sebut ya, semayang ni tuan-tuan puan. Tak batal pun semayang kita kalau kita angkat punggung sekali, tarik lekung orang tu. Tak batal pun. Ya. Sebab itu kalau dah berasa duduk atas lekung orang, angkat punggung. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita angkat duduk tahiyat akhir. Duduk-duduk rasa ada kaki orang menguik-nguik kat paha kita. Bila ada rasa kaki menguik, bangun daripada duduk tawarruk. Tawarrikan, sebutlah hadis. Duduk tahiyat akhir tu duduk macam tahiyat awal. Duduk atas paha kita tu. Fiqah kata sempurna solat kita. Ya, tidaklah disebutkan batal solat ataupun terjejas solat kita kerana kita duduk daripada tawarruk, kita duduk iftirash, tidak batal. Bahkan itu lebih baik pada sebahagian hal. Kerana apa? Kalau kita duduk atas kaki orang duk puat-puat, aku tengah khusyuk, tak boleh menjejas sembahyang dia pun tidak betul cara solat yang sebegitu. Sebab itu sembahyang ni kena perhati, tengok kiri kanan. Orang sebelah dah sampai meleleh hayang mata ni. Okay, kita pun tengok, sembahyang dia ni banyak dosa lah. Bukan banyak dosa, rupanya kita duduk atas kaki dia baru nak lega pada cekam. Tu. Agak kawan pula ada gaut lagi. Tu lagi naya pakai rem. Jadi jangan nak buat lagu tu. Rasa aja ada kat punggung. Tu. Kemudian kita sebut lagi tentang bab semayang jemaah. Kalau kita semayang jemaah, tiba-tiba kita batal wuduk. Batal wuduk ni, adabnya adalah kita bagi salam, kemudian baru kita keluar daripada saf. Batal wuduk terkentut. Halus kentut. Alhamdulillah tak ada orang perasan. Contohnya kan. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Ustazah, kalau saya tak bagi salam, memang dah batal pun solatnya. Cuma adabnya diberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian apa kita buat? Tuan-tuan. Jangan nak pergi keluar kok kanan atau kok kiri. Hak tu satgi lalu depan orang semayang. Biar apa kita nak buat? Yang paling baiknya semayang, pusing belakang, kemudian keluar kok belakang. Cuma orang jemaah-jemaah ni kena mengaji. Bila ada orang nak lalu, jangan buat kerah-kerah kita tak nak bergerak. Ikut dia lah lalu kat mana pun. La ilaha illallah. Kalau orang nak lalu, ni jemaah kita bentuk saf kan. Apa nak dibuat ni, hak tengah ni, dua orang ni. Kan, kat orang nak lalu dia buka sikit belah sini. Jadi orang tu boleh lalu kat tengah. Taklah jejas semayang orang lain. Itu cara dia. Ustazah, jemaah tu tak buka. Saya pusing tunggu lama, Ustazah dia tak buka Ustazah. Bila jemaah kadang-kadang tak mengaji, apa kita nak buat? Ambil sejadah kita tu kan, letak di hadapan kaki kita nak langkah tu, lalu kat depan orang sembahyang tu, keluar daripada saf supaya kita boleh ambil uduk dan kita boleh selesaikan solat kita. Itu cara dia. Boleh dekat tu. Jadi tu kita nak kena perhatilah, tengok sikit semua ni kena belajar. Sebab itu semayang ni tuan-tuan puan, ya, ada banyak perkara kita nak tengok, ada banyak perkara yang kita kena cari dan gali. Nak baca satu-satu berasa tak berapa nak rajin. Hamailah dalam fiqh hawa ni tiap-tiap minggu hari Ahad,
pukul 9 malam dengan ustazah tu lah, Ustazah Nazirah tu. InsyaAllah dia tu tak jemu nak kongsi dengan puan-puan, kita belik satu persatu bagaimana ulama memberikan hukum dalam nak memperbaiki semayang sehari-harian kita insyaAllah. Ya. Mari kita tengok ada soalan nak malam. Alhamdulillah ada sahabat kita Puan Asma, Puan Anita, Puan Rahmah. Syukur dapat bersama. Alhamdulillah. Saya lebih bersyukur lagi dapat bersama dengan tuan-tuan puan. Ada Puan Hamidah. Oh banyak kita nama Puan Hamidah ni kan. Ada Tuan Faizal kita Alhamdulillah. Sabah minggu ada bersama dengan kita. Saya kalau nampak nama Tuan Faizal ni jadi nak senyum selalu. Okey baik. Siapa lagi? Ada Puan Norma Syarif. Alhamdulillah. Ada Puan Nur Adila. Kak Atih. Lambat masuk okey tak apa, yang penting masuk. Ada Puan Nazatul Shima ni bahasa susah macam kenai ni. Okey baik. Ni Kak Ani ada soalan. Ustazah kalau depan Kaabah tak apa, tapi kalau dalam Masjidil Haram adakah sama kena ada sutrah juga? Kita sebut. Ya, kalau dalam Kaabah tu betul-betul depan Kaabah tempat orang tawaf, tapi kalau dalam Masjidil Haram ni ulama sebut sekarang ni Masjidil Haram tu dia besar dah. Dia punya sahah dia panggil tu kan, wing dia tu dia dah besar dah sahah dia tu. Jadi bila dia besar tu tuan-tuan, hak betul-betul depan orang tawaf je hak disebut tak apa tu. Tapi kalau hak dalam wing hak jauh daripada tempat orang tawaf tu samalah juga. Nak ada sutrah juga, kena ada penghalang juga. Di Masjid Nabawi pun sama juga. Yang diberikan kelonggaran itu untuk di tempat orang tawaf tadi. Maknanya kita semayang betul-betul di depan orang tawaf. Kan dalam Masjidil Haram. Itu tak apa. Tapi kalau luar daripada tu dia jauh tu kena adalah sutrah dia. Okey. Puan Lin, waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Aisyah tanya apa ni Puan Aisyah? Makcik nak tanya. Tengok nama, tengok gambar macam muda lagi tapi dia bahasa diri makcik. Bolehlah kita jawab. Kalau kita solat dalam tahiyat akhir kita tak tahan nak buang angin. Bolehkah kita bagi salam selepas selawat ke atas Nabi iaitu wa ala ali Muhammad? Sah ke semayang kita? Baik. Kalau kita tak tahan sangat nak terkentut telur di hujung tanduk itu kalau cek je pecah telur ni. Itu kan. Jadi kalau kita dah tak tahan sangat, ujung semayang dah. Boleh tak kita pendekkan? Boleh. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kan? Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita baca selawat kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Dekat tu. Kemudian kita bagi salam. Sah semayang kita. Tapi kalau kita nak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah juga semayang kita. Yang penting dibacakan selawat sependek-pendeknya Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia. Kalau tak tahan sangat dah. Tapi kalau boleh tahan lagi tu, kita baca sikit lagi. Wa ala ali Muhammad pun boleh, tak ada masalah. Cuma ulama fiqh sebut semayang keadaan tahan kentut, tahan kencing ni hukumnya makruh. Cuma kadang-kadang itulah. Rasa macam sayang pula nak semayang balik pasal dah tahiyat akhir. Kalau baca Fatihah tu gagah lagi nak berhenti semayang. Terpulang. Sah tak semayang? Sah selama tak keluar angin. Cuma ada ulama bahas kata hukum dia makruh. Lagu tu. Boleh? Okey, mari kita tengok soalan Puan Rahmah Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustazah. Suami saya mengalami bengkak pada kaki. Setelah mendapatkan rawatan, ada air jernih keluar daripada bekas cucukan jarum. Adakah air itu najis? Saya tampal kapas pada tempat keluar air itu ketika nak solat. Baik, ini kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada suami Puan Rahmah. Allah beri kesembuhan kepada tuan-tuan puan yang sedang sakit biiznillah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah sabarkan kita dalam nak menjaga orang-orang yang sedang sakit. Kerana menjaga orang sakit ni tuan-tuan puan, sehari dua hari mungkin kita boleh ikhlas. Tapi bila banyak minggu bertukar minggu, kadang-kadang kita teruji dengan keikhlasan
kita tadi. Sebab itu kita doa banyak-banyak ya. Mudah-mudahan apa nama ni kesabaran kita itu Allah Ta'ala berikan kepada kita ganjaran masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui pintu yang ulama kata namanya pintu babus sabar. Itu. Baik, balik kepada apa yang ditanyakan tentang masalah apa nama air yang keluar itu disebutkan akibat daripada gatal dan sebagainya. Baik. Ulama ada bahas panjang tentang masalah cecair jernih. Ataupun kita panggil, orang kita panggil air bisa. Kan, cecair jernih yang keluar akibat daripada garu pada kulit ke ataupun apa nama daripada apa bekas gatal lah kita sebut ya. Lalu air-air bisa begitu. Maka ulama bila berbahas tentang ni, ya, ada banyak yang disebutkan, antaranya disebutkan Imam Asy-Syairazi ataupun Imam An-Nawawi. Dia sebut, dia kata dari sudut hukum tidak ada beza pada peluh apa air liur, air liur kata orang Kuala Lumpur. Malam-malam tu dia cakap Kedah tidak tak sampai lagi. Peluh air liur apa hingus air mata. Itu. Maka sebab itu ulama kata kesemuanya itu adalah suci. Disebutkan lagi ya, peluh air mata air liur hingus. Itu disebutkan. Berbalik kepada soalan cecair jernih yang keluar disebabkan garuan ke gosokkan yang kuat pada kulit ke ataupun apa ni, ada juga sebagian ulama ya yang sebut nanah dan sebagainya. Maka ulama sebut kalau nanah itu dia berbeza sedikit ya. Kalau nanah ulama kata kalau banyak dihukum sebagai najis, tapi kalau air luka kalau dia mengeluarkan bau maka dihukum sama macam nanah ya, sama macam apa ni sebut sebagai najis lah. Maka Puan Rahmah kena tengok ayat hak kata apa luka tadi tu dia berbau ataupun tidak. Kalau dia berbau maka dia jadi najis. Tapi kalau tidak berbau maka ulama kata dia sama seperti cecair lain yang suci. Maka sebab itu disebutkan kena tengok, kena perhati ya. Kalau ayat luka dia belum berubah warna maka ulama dalam mazhab Syafi'i misalnya disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kata Imam An-Nawawi itu tidak najis. Kena tengok, boleh jadi najis, boleh jadi tak najis. Jadi puan kena tengok berbau ke tak berbau. Kalau berbau dia jadi najis, tapi kalau tak berbau dia tidak sifatnya najis. Jadi bila tak najis, kalaupun tidak dibersihkan ya, diambil wuduk boleh sembahyang. Tapi kalau najis kena kena dicuci dahulu. Ustazah cuci dah Ustazah tapi dia keluar banyak lagi masalahnya. Kalau dah keluar, dah basuh bersih-bersih, kemudian kita tutup dengan kapas tadi, maka dah selesai dah ulama kata. Ya. Sebab itu kita sebut ya, kadang-kadang Tuhan bagi ujian pada kita melalui sakit ya. Kadang-kadang Tuhan bagi ujian kepada kita menjaga orang sakit. Ini semua kita tak cerita pada orang. Ya, orang tak tahu apa yang kita lalui. Kita tak cerita tu bukan kerana kita ni orang baik. Tapi kita tak cerita dalam banyak halnya orang perempuan dia tak berkongsi kerana dia sedang bertahan sedaya upaya supaya dia ikhlas dengan amal dia. Moga-moga Allah lah yang memberikan sebaik-baik balasan. Jadi kalau tadi tu bekas cucuk jarum tadi, Puan Rahmah kena tengok kalau air dia tak berbau, maknanya dia tidak najis. Kalau berbau, dia sama macam nanah. Wallahu a'lam. Ya. Mari kita tengok Tuan Faizal kita. Kalau lalu depan sejadah orang sedang solat, tak apa lagi kau Ustazah. Janji tak pijak sejadah orang. Maksudnya jatuh haram lalu di depan orang solat sebab berdosa. Baru saya tahu ingatkan tak sampai berdosa. Okey, baik. Hak tu tadilah kita sebut ukuran bila kita sembahyang atas jadah tu, dia masuk kepada pandangan pertama yang ulama kata jarak dia tu apa ni kita sebut apa? Sampai tempat sujud. Tempat sujud tu kalau sejadah tu lah. Jadi maknanya kalau tanya saya, seboleh mungkin kalau pun kita sembahyang atas sejadah, kan letak sesuatu beg ke apa kunci kereta ke apa lagi, letak tasbih ke supaya orang lalu tu
kita tak berdosa, dia pun sama tak berdosa. Jadi kena berhati. Ya. Alhamdulillah. Siapa lagi? Puan Zurina Abdul Rahman. Alhamdulillah. Baik, sahabat kita daripada Singapura. Puan Lin. Waalaikumsalam. Salam orang baru. Daripada Singapura, ahlan wa sahlan. Saya nak tanya Ustazah, saya ada masalah dalam bacaan solat, iaitu Al-Fatihah. Kerana bibir saya sudah sakit, sudah lama sakit, lalu bacaan Fatihah saya kadang jadi tak betul. Okey, baik, tang mana yang tak betul? Ni kita tengok. Alhamdulillah. Bibir dia kalau tak boleh rapat, jadi dia tidak rapat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Contohnya kan, mim dia kena huruf syafatain bibir kan, jadi kena rapat tapi kerana ada masalah bibir jadi bacaannya tidak rapat. Ulama kata ad-darurah tubihul mahdhurat, darurat membolehkan apa yang tak boleh. Kita usaha dah sehabis boleh, kita buat seperti mana hukum tajwidnya, tapi kalaulah tidak boleh juga kerana sakit kita, maka ulama kata dimaafkan. Tapi sedaya upaya kita mesti usaha supaya sempurna, menyempurnakan bacaan. Tak boleh juga, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sah tak sembahyang kita? Maka fiqh kata kerana keadaan, bukannya kerana sengaja, maka sah. Tapi kalau dia menjadi tabiat, sakit itu terlalu lama, jahit mulut ni sakit, jadi tak boleh rapat, akhirnya jadi tabiat. Tabiat tu bila dah sembuh perlu dibetulkan. Ya. Jadi kita kena tengok. Okey. Alright. Dan terakhir sekali ni mari kita tengok siapa? Puan Anissa. Ustazah, kalau dalam solat bersin berulang-ulang kali, la ilaha illallah, ni pun penyakit bersin pula dah. Acum bila bersemayang tu lah nak bersin. Kadang-kadang jadi juga kan. Berulang-ulang kali sehingga hilang khusyuk atau keluar hingus mengenai telekung, perlu ke kita keluar solat atau bagaimana? Okey. Kalau hidung beringus, dandan berasa hidung beringus. Dandan rasa nak pegang hidung. Perempuan pun mesti sama kan. Okey. Kadang-kadang kita terpengaruh. Okey, baik. Kita semayang. Bersin hingus dah meleleh dah ni. Boleh tak Ustazah? Kalau saya letak tisu dalam poket, saya ikan hingus keluar, saya pun lap. Bagi. Simpan balik tisu. Boleh tak? Boleh. Kerana kata Imam An-Nawawi, hak kita sebut tadi. Imam Nawawi kata, peluh ayak liuk hingus ayak mata. Ni dia suci dari sudut hukum. Sama. Jadi kalau keluar hingus, kan, batal tak semayang? Tak batal. Ustazah, saya kan tak buat tisu. Saya lap ni, tenis kat tudung telekung saya. Boleh tak? Secara hukum boleh. Sah tak semayang? Sah. Tapi, sekali dah habis semayang, kita tukarlah telekung semayang. Pasal apa? Kalau kita pakai tudung keluar rumah puan-puan, kan, adakah tudung kita tu berpeta-peta lah, hingus penuh pasal apa? Menangis jadi duk lap, kesot. Kan, nak keluar rumah takkan kita pakai dengan telekung yang, tudung yang ada hingus? Tak ada kan? Pakai ada hingus, relax, jalan, orang tengok buat tak reti. Ada kalau begitu? Tak ada. Sama juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dah kesat tadi tu. Kesat kan, bukan kesot. Kesot tu berjalan, kesot ni kesat. Kita kesat tu tak apa. Tak batal semayang. Tapi dah habis semayang nanti tukarlah telekung baru. Tu je cara dia. Nak berhenti semayang ke? Nak berhenti semayang ni kalau sampai nak baca Fatihah pun tak boleh. Alhamdulillah. Contoh. Kan bersin tak berhenti beradu. Berhentilah dulu. Pergi minum air suam ke apa ke. Kemudian baru kita semayang semula supaya semayang kita lebih khusyuk. Ustazah, waktu dah nak habis dah. Semayang juga. Dah nak habis waktu kena semayang juga. Cuma semayang ni kata kita semayang kan. Contohnya. Puan Anissa semayang. Kerana dah nak habis waktu semayang juga. Semayang dah selesai kan. Kita rasa tak puas hati semayang kita. Maka nak semayang sekali lagi tu. Namanya semayang i'adah. Semayang 3 jenis kan. Adaan, qadaan, i'adatan. Semayang tunai, semayang ganti, semayang ulang balik. I'adah. Semayang dah tadi tapi kita nak bagi puas hati lagi, kita pun i'adah. Ulang balik sekali lagi. Itu afdal. Hukum dia sunat kata ulama. Ya, bila kita tak puas hati tadi. Okey, boleh dekat tu. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk Puan Rahmah dan semua
wanita-wanita lain yang sedang berjuang untuk keluarga mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, hati yang lapang, dada yang tenang. InsyaAllah penuh kesabaran nak menjaga orang-orang yang kita sayang. Amin insyaAllah. Okey, baik. Puan Mimi Nafis. Baru masuk Puan Mimi. Kita dah selesai dah. Kanda saya Cik La. Kak Cik La, ingat Kak Cik La ni, ingat kek dia sedap. Alhamdulillah. Siapa lagi ni? Mari kita tengok. Alhamdulillah. Puan Mimi, Puan Lin, menonton bersama anda. Wah, ni macam tagline pula kan program ni. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah. Khair sekali daripada Kak Cik Lah kita. Kalau banyak kali tangan bergerak lap hingusu tidak membatalkan solat ke Ustazah. Okey. Tangan ni jangan bergerak lebih dari 3 kali. Kan? Satu, kita ni kan cek, kemudian apa kita buat? Alihlah tangan tu. Tapi kalau dah cek gitu, tu gitu. Ya tu batal lah, lebih 3 kali dalam satu pergerakan. Tapi kalau angkat tangan sekali je lap, ni tak bergerak, dia kira satu je. Tak boleh ni, 1, 2, 3, 4. Tu batal semayang. Boleh tekat tu? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Lestari Tami pun ada. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu sikit sebanyak yang kita nak kongsikan malam ni. Amat besar hati saya dapat bertemu dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Dan seseronok tiap-tiap malam Ahad dapat duduk di sini bersama dengan tuan-tuan puan-puan. Saya tidak banyak ilmu. Saya hanya menjadi wasilah ataupun tukang kongsi sahaja. Saya tidak buat sendiri, tidak. Segala yang saya kongsikan kepada tuan-tuan puan itu semuanya saya ambil daripada pejabat mufti punya perkongsian. Sama ada mufti wilayah, mufti Selangor ataupun beberapa mufti yang lain kita kongsi. Alhamdulillah. Okey, siapa lagi? Puan Yurni, Alhamdulillah menonton dari Makkah. Ya Allah, kalau sedang membuat umrah mabrurah wa maqbulah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan Puan Yurni. Doakan semua sahabat-sahabat fik hawa kita dapat menjejakkan kaki ke tanah suci menjadi tetamu Allah biiznillah, diberikan kemampuan, diberikan kesihatan untuk menunaikan ibadah umrah sampai sama macam Puan Yurni insya-Allah. Alhamdulillah, syukur Allah beri rezeki kepada Puan Yurni. Yang lain sahabat-sahabat, moga-moga rezeki tuan-tuan perempuan menyusul biiznillah insya-Allah. Tuan Faizal, 3 kali berturut. 3 kali berturut ni kalau anggota besar. Tu betul. Besar 3 kali berturut dalam satu pergerakan batal. Tapi kalau dalam 3 pergerakan itu pada 3 kali yang berbeza, itu kata ulama, kalau ada berehat dia sekejap kemudian baru dia bergerak balik, berehat dulu kemudian baru dia bergerak balik, mereka kata itu tidak ada masalah. Okey. Terima kasih Puan Fadilah, Puan Syazi, Puan Yutna. Oh, nama macam orang Thailand. Puan Syamifah, siapa lagi ni? Puan Siti Aisyah Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ada satu soalan lagi. Okey. Soalan last. Salqa Afiq. Nak tanya kita rasa Fatihah tak berapa betul. Kita baca sekali lagi. Boleh tak? Boleh. Bila rasa je tak betul, kita baca sekali lagi. Boleh, tak ada masalah pun. Cuma janganlah kalau kita duduk rukuk, rasa nak baca Fatihah, kita baca time rukuk. Tu tak boleh lah. Tapi kalau tengah baca Fatihah, tiba-tiba rasa macam tak berapa betul, kita ulang balik sekali lagi. Silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia jadi penyakit was-was, kena lawan. Tak boleh kita biar. Orang kena kata janganlah, jangan biar. Okay? Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih puan-puan yang bersama dengan kita malam ni. Terima kasih Kak Norma, terima kasih Puan Lin Nafis dan sebagainya. Semua yang saya sebut dan tak sebut nama, saya amat berterima kasih. Jangan lupa untuk terus bersama memberikan sokongan kepada Facebook Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali setiap hari Ahad jam 9 malam dalam slot Fiqh Hawa. Bagi yang belum menyertai kami dalam Telegram Anjung Husnul Khatimah, jom kita klik button join. Bagi yang nak berinfak, apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal ini, kalau nak berinfak bersama-sama dengan kami, boleh tengok nombor yang tertera tu, boleh klik ada nombor WhatsApp untuk sama-sama bergabung dengan Yayasan Sabha untuk pembangunan Kompleks Pendidikan Anjung Husnul Khatimah
Moga-moga Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada semua. Cukup sekadar itu. Di sini saya berhenti. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah beri kita husnul khatimah. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.